Yang dihormati barisan hakim yang pastinya menjadi peneraju kebenaran, ahli-ahli panel kita yang pastinya akan sentiasa berusaha untuk melontarkan idea. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati sekalian. Saya Elizabeth selaku pengurusi forum kita pada pagi nirmala yang bening lagi ceria ini ingin mengajak sidang hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan rasa kesyukuran kehadrat Ilahi atas limpah kurniaan dan izinnya dapat kita bersua muka dalam pertandingan forum remaja sempena Hari Sarawak bagi tahun 2022. Para hadirin yang dihormati sekalian, sebelum saya memperkenalkan barisan ahli-ahli panel kita pada hari ini, izinkan saya terlebih dahulu mengupas tentang tajuk forum yang kami pilih pada hari ini, iaitu yang berkisahkan tentang budaya membaca yang mampu membentuk jati diri seseorang itu, menjadikannya berilmu dan seterusnya menghasilkan idea dan sekaligus menjadi peneraju utama negara di masa hadapan. Umum mengetahui bahawa buku merupakan jambatan untuk menimba ilmu. Hal ini dapat dibuktikan bahawa dengan pembacaan buku yang berkualiti dapat menjadikan seseorang itu berisi dan berilmu dan menjadi peneraju yang cemerlang untuk masa depan. Buku masih menjadi bahan utama dalam menimba ilmu, terutamanya dalam kertas projek dan kertas kerja, tesis serta kajian. Dalam sesuatu bidang pada peringkat pusat pengajian tinggi atau universiti. Menurut pandangan Francis Bacon, membaca menjadikan seseorang itu berilmu, berunding menjadikannya siap, menulis menjadikannya saksama. Oleh itu, membacalah agar kita menjadi seseorang yang berguna dan mampu berjuang untuk negara. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, sebelum kita mengupas tentang topik forum kita pada hari ini, boleh kiranya kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel kita yang pertama berada di sebelah kanan saya, Saudara Muhammad Syazur Najwan bin Mazlan. Selamat datang saudara, apa khabar anda? Terima kasih saudari pengurusi. Syukur, saya sehat walafiat. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan ahli panel kita yang kedua yang berada di sebelah kanan saya. Selamat datang saudari Elisa. Saya ingin memperkenalkan saudari Elisa Nadia Anak Ujang. Selamat datang saudari, apa khabar anda? Syukur kehadrat Ilahi atas limpah kurniaan kesihatan darinya sehingga kita dapat bersua muka di pagi ini. Salam forum saya ucapkan kepada semua. Akhir sekali, saya ingin memperkenalkan ahli panel kita yang ketiga, iaitu saudara Sylvester Entalai Anak Liam. Selamat datang saudara. Terima kasih saudari pengerusi. Syukur saya juga berada dalam keadaan yang sehat. Terima kasih kepada semua ahli panel kita. Usai semua perkenalan daripada semua ahli panel kita, marilah kita bersama-sama kembali kepada topik forum kita, iaitu membacalah demi masa depan negara. Sidang hadirin dan hadirat sekalian, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan tajuk forum kita pada hari ini?
Amalan membaca, khususnya membaca buku, adakah ia semakin dilupakan? Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel kita yang pertama. Saudara Muhammad Syazrul, mohon saudara untuk memberikan penjelasan tentang senario amalan membaca dalam menempuh kepesatan perubahan teknologi pada masa kini. Silakan saudara. Terima kasih saudari pengerusi. Salam sejahtera saya ucapkan kepada hadirin sekalian. Membaca seharusnya dijadikan sebagai rutin kehidupan dan santapan minda. Dalam kehidupan, membaca ialah seni bagi kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Seni membaca haruslah mempunyai kefahaman, ketelitian, dan keseronokan. Jika ketiga-tiga unsur ini dimanfaatkan, seseorang itu akan mampu untuk membaca dengan tekunnya dan berterusan. Mereka yang berminat untuk membaca akan berminat juga untuk menjadi seorang penulis dan pemikir. Kini, masyarakat semakin meminggirkan amalan membaca dan kepentingannya, termasuklah membaca buku elektronik. Remaja khususnya lebih cenderung untuk mencari maklumat melalui internet, walaupun belum mengetahui kesahihan maklumat tersebut. Ada juga remaja yang gemar untuk membeli buku, akan tetapi malas untuk membacanya. Kalangan murid juga malas untuk membaca cerpen, novel, dan prosa tradisional yang dijadikan sebagai teks komponen sastra, yaitu Komsas. Remaja, khususnya generasi muda yang masih berada di bangku sekolah, mestilah dilatih supaya berminat untuk membaca buku. Hal ini juga akan menjadikan amalan membaca kepada remaja sebagai amalan yang baik dan harus diterapkan dalam kehidupan seharian mereka. Pada peringkat paling asas, setiap kanak-kanak perlulah dilatih untuk mempunyai kemahiran literasi dan numerasi untuk membaca dan membuat rujukan. Kemudahan internet membuatkan mereka lebih cenderung untuk mencari maklumat dan bahan bacaan melalui aplikasi di internet. Dari segi ilmiah, terutamanya pada peringkat tertinggi dan universiti, amalan ini sangatlah tidak baik dan tidak akan menambahkan ilmu pengetahuan kepada mereka. Rujukan dan pembacaan tidak semestinya kita perlu mencari melalui internet, kerana kita sendiri belum mengetahui kesahihan maklumat tersebut. Setakat ini sahaja tentang senario amalan membaca dalam menempuh kepesatan perubahan teknologi di negara ini. Dengan besar hati, saya serahkan semula kepada saudari pengerusi. Sekian, terima kasih. Sidang hadirin, demikian tadi merupakan penjelasan daripada ahli panel pertama tentang senario amalan membaca dalam dunia moden pada masa kini. Seterusnya, saya ingin mengajukan soalan kepada saudari ahli panel kedua. Saudari Elisa, pada pandangan anda, sejauh manakah amalan membaca mampu membina bangsa yang berjaya menerajui sesebuah negara? Terima kasih saudari pengerusi. Tidak dapat kita nafikan lagi bahawa bangsa yang berjaya dicirikan oleh masyarakat sebagai bangsa yang memiliki budaya literasi. Sesuatu bangsa yang mempunyai kekuatan atau kejayaan dalam pelbagai bidang tidak boleh mempertahankan miliknya tanpa budaya ilmu yang mantap. Sebagai buktinya, kita melihat betapa negara pengeluar minyak
yang kaya raya terpaksa bergantung hampir dalam semua aspek kehidupan negaranya pada negara lain yang lebih maju dari segi keilmuan dan kepakaran. Sejarah juga membuktikan bahawa masyarakat maju yang dapat menguasai pelbagai bidang dalam kehidupan mereka dan mencipta sejarah ialah masyarakat yang suka membaca. Disiplin membaca untuk mendapatkan ilmu merupakan kuasa pembebasan daripada belenggu kemiskinan dan kejahilan. Budaya membaca ini membolehkan pemikiran seseorang untuk berkembang dan mempunyai nilai dan mempunyai imajinasi yang lebih tinggi untuk bercakap dan memberi pendapat berbanding dengan orang yang kurang membaca. Menurut Kennedy, membaca ialah keupayaan seseorang untuk menggarap bentuk visual yang menghubungkan bentuk itu atau bunyi makna yang telah diketahui dan seterusnya berasaskan pengalaman lalu, memahami dan bertaksir maksud. Islam sendiri menggalakkan umatnya untuk membaca kerana dengan buktinya dengan kelahiran tokoh ilmuwan seperti Ibnu Sina, Ar-Razi, Ar-Kindi dan Ibnu Biruni. Kesemua tokoh ini memulakan penerokaan mereka daripada bacaan, baik bacaan alam maupun lisan, sehingga mereka dapat menghasilkan penemuan baharu. Lantaran itu, semua pemimpin negara juga menggalakkan masyarakatnya untuk membaca supaya mereka dapat menerima kecanggihan dan kemodenan dunia. Bagi masyarakat Jepun, membaca sudah menjadi tabiat dan amalan mereka kerana daripada budaya membaca, mereka dapat meningkatkan taraf hidup dan persaingan dengan dunia luar. Sejarah juga mencatatkan bahawa selain Jepun, Amerika Syarikat, United Kingdom dan Jerman juga sebagai antara negara dan bangsa yang maju kerana masyarakatnya sudah membina budaya literasi. Rentetan itu, negara tersebut maju dalam segala bidang, jauh mengalahkan negara lain. Kehidupan masyarakatnya juga begitu dinamik, di samping memiliki kedisiplinan yang tinggi. Dalam arti kata lain, budaya literasi ini mempunyai peranan yang begitu penting dalam memajukan negara dan bangsa. Sekian pandangan dan penjelasan saya tentang bukti masyarakat yang membaca ialah masyarakat yang berjaya. Saya serahkan kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih Saudari Elisa. Saya amat tertarik dengan hujah yang diketengahkan oleh saudari sebentar tadi. Dengan membacalah kita menjadi tahu dan faham, sekaligus memperoleh wawasan atau pengetahuan baharu dalam pelbagai perkara yang menyebabkan kita termotivasi dalam membuat perubahan. Sidang hadirin, kita masih lagi berada dalam Dewan Majlis Forum Remaja bagi tahun 2022. Kita teruskan lagi buah bicara kita tentang topik membacalah demi masa depan negara. Saya amat tertarik dengan pendapat semua ahli panel kita yang mengamati dan menelusuri bukti kejayaan negara dan masyarakatnya yang mencintai amalan membaca. Seterusnya, soalan kepada ahli panel yang ketiga.
Kita tidak menafikan terdapat cabaran dalam meningkatkan amalan membaca. Oleh itu, apakah usaha-usaha yang perlu diambil oleh semua lapisan masyarakat dalam memastikan amalan membaca terus mendapat tempat di dalam hati kalangan masyarakat? Silakan saudara. Terima kasih saudari pengerusi. Melalui penjelasan daripada ahli panel kedua sebentar tadi, saya bersetuju dengan saudari pengerusi bahawa kejayaan Jepun menguasai dunia tidak lain kerana budaya literasi yang telah disuburkan sejak awal. Tidak mungkin negara Jepun mampu menghasilkan banyak ilmuwan dengan penemuan muktakhirnya jika budaya literasi di negara matahari terbit itu tidak terbina. Lantaran itu, pelbagai usaha yang perlu dilakukan bagi meningkatkan minat membaca dalam kalangan masyarakat, terutamanya pelajar dan remaja, dengan memberikan peluang membaca dan berkarya yang lebih luas dalam kalangan generasi muda. Oleh itu, program NILAM merupakan usaha Kementerian Pendidikan bagi membina minat membaca dalam kalangan murid dengan hasrat untuk mewujudkan masyarakat Malaysia yang cinta kepada budaya membaca dan budaya ilmu. Program NILAM ini berterusan sepanjang tahun. Program ini dilaksanakan dalam tahun 1 di sekolah rendah dan tingkatan 1 peralihan di sekolah menengah pada tahun 1999. Dan penilaian pembacaan ini diteruskan sehinggalah mereka tamat persekolahan. Selain itu, usaha Institut Terjemahan Buku Malaysia memberikan buku untuk menggantikan duit raya kepada kanak-kanak dapat memupuk minat membaca dalam kalangan kanak-kanak dan remaja. Usaha ini sewajarnya mendapat sambutan ramai daripada semua orang sebagai galakan untuk menanam dan menyuburkan minat membaca. Kajian menunjukkan bahawa kanak-kanak berusia 7 hingga 12 tahun masih kuat pengaruh membaca, dan meskipun pengaruh internet semakin meluas. Tambahan itu, pertumbuhan rangkaian perpustakaan bergerak juga memberikan kemudahan kepada generasi muda untuk membaca. Rentetan itu, pertambahan penerbitan buku yang pelbagai dan berkualiti serta mengikut kehendak masa turut mendorong minat membaca dalam kalangan generasi muda. Buku juga diterbitkan dalam bentuk yang kecil seperti iPad, mudah dan ringan untuk dibawa ke mana-mana. Peningkatan minat membaca dapat melahirkan masyarakat yang berilmu, yang mempunyai nilai murni dan bertamadun pada masa akan datang. Sekian penjelasan daripada saya. Saya menyerahkan semula kepada saudari pengerusi. Baiklah, demikian tadi merupakan pendapat semua ahli panel tentang tajuk forum kita, iaitu Membacalah Demi Masa Depan Negara. Bangsa membaca, bangsa berjaya, ialah frasa yang jitu.
Oleh itu, membacalah agar kita dapat melahirkan minda yang cemerlang sekaligus merupakan pintu gerbang kepada segala kejayaan sesebuah negara. Terima kasih saya ucapkan kepada sidang hadirin yang sudi hadir untuk menyaksikan majlis forum kita pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ahli panel yang berusaha untuk melontarkan idea tentang tajuk forum kita pada hari ini. Dengan kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan selamat memperingati Hari Sarawak. Sekian, terima kasih. Okey. Soalannya, antara buku fizikal dan buku elektronik, e-buku, mana satukah pilihan anda? Jelaskan pilihan anda. Baiklah, bagi menjawab soalan yang diajukan oleh panel hakim tadi, saya menjemput saudara ahli panel pertama bagi menyuarakan pendapatnya. Terima kasih, saudari pengerusi. Pada pendapat saya lebih memilih untuk membaca buku fizikal. Hal ini dikatakan demikian kerana buku fizikal lebih mudah untuk didapatkan dan maklumat yang terdapat pada buku itu adalah sahih dan benar. Dan buku fizikal juga dapat menarik minat kita untuk membaca kerana buku tersebut berkemungkinan ada gambar dan isi-isinya yang menarik. Sekian saja daripada saya. Kembali kepada saudari pengerusi. Seterusnya dijemput ahli panel kedua. Terima kasih saudari pengerusi. Pada pendapat saya lebih memilih untuk membaca buku elektronik. Hal ini demikian kerana buku ini mudah dibawa kerana ringan dan bersaiz kecil. Pada masa yang sama, buku ini juga membolehkan kita untuk mencari maklumat dalam atas talian dengan menggunakan aplikasi Google. Oleh itu, kita juga dapat memperoleh maklumat yang membantu kita dalam kehidupan harian. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya ahli panel kita yang terakhir. Silakan. Pada pandangan saya memilih buku fizikal. Hal ini demikian kerana berbanding dengan e-buku, kita dapat mengimbangi pembelajaran kepada pelajar yang tidak mempunyai jaringan yang bagus untuk membuka segala
PDF atau segala PDF atau kerja-kerja online yang perlu dilaksanakan setiap pelajar. Contohnya, kita boleh memanfaatkan serta belajar bersama-sama rakan suatu PDPC. Sekian, terima kasih. Baiklah, demikian tadi merupakan pendapat daripada semua ahli panel kita. Kesimpulannya, marilah kita membaca demi masa depan negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih pasukan yang terakhir, adik-adik yang mewakili daerah mereka. Jadi sudah selesai ya, semua peserta, semua pasukan mempersembahkan bicara ilmu forum remaja mereka.